Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada hari ini kita sambung pembelajaran kita iaitu tingkatan 4 KSSM dalam bidang fiqh, pelajaran yang ke-15 yang bertajuk Aqiqah, unit yang kedua. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita pada hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Objektif pembelajaran kita yang pertama hari ini ialah 4.22.1 menyatakan maksud, hukum, dalil serta haiwan yang disyariatkan korban dan akikah. Yang kedua, menjelaskan syarat sah, perkara sunat dan tempoh pelaksanaan korban dan akikah. Objektif yang ketiga, menjelaskan pembahagian daging korban dan akikah. Objektif yang keempat, merumuskan hikmah korban dan akikah. Baik, kita pergi pada objektif yang pertama iaitu dari segi maksud, hukum dan juga dalil. Maksud akikah. Apakah yang dimaksudkan dengan akikah? Akikah ialah binatang ternakan, iaitu al-an'am, yang disembelih sempena kelahiran bayi. Hukum, sunat muakkad dan wajib jika bernazar. Jadi akikah ni ialah binatang ternakan yang disembelih sempena kelahiran bayi. Okey, dalil nakli akikah daripada Samurah bin Jundub meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghulamu murtahanun bi aqiqati yudbahu anhu yawmas sabi' wa yusamma wa yuhlaku ra'suhu. Riwayat Tirmidzi. Maksudnya, setiap anak tergadai dengan akikahnya. Maka pada hari ke-7 disembelih haiwan, diberi nama dan dicukur rambutnya. Jadi maksud kat sini, hadis kat sini ialah kita disunatkan untuk membuat akikah pada hari ke-7 kelahiran bayi. Binatang ternakan, iaitu al-an'am, yang disyariatkan akikah. Apakah binatang ternakannya? Yang pertama, unta. Yang kedua, kambing. Yang ketiga, kerbau. Yang keempat, biri-biri. Yang kelima, lembu. Kita tengok pada spektrum ilmu. Perkataan tergadai, murtahinun. Okay, dalam hadis ni ada perkataan murtahanun. Murtahanun. Jadi apakah maksud dia? Dalam hadis bermaksud anak tersebut tidak dapat memberi syafaat kepada kedua-dua ibu dan bapanya pada hari kiamat nanti. Jika ibu bapanya tidak melakukan akikah untuk anak tersebut. Pada hari kiamat nanti, anak tersebut tidak boleh memberi syafaat kepada kedua ibu bapanya. Kenapa? Kerana mereka tidak melakukan akikah kepadanya. Okey, terusnya termasuk kepada syarat akikah. Yang pertama, syarat akikah ni ada 4. Yang pertama, niat akikah ketika binatang disembelih. Yang kedua, setelah bayi lahir. Yang ketiga, binatang cukup umur. Okey, binatangnya ialah unta 5 tahun dan ke atas. Lembu atau kerbau, umur dia ialah 2 tahun dan ke atas. Kambing 2 tahun dan ke atas. Biri-biri 1 tahun atau sudah bersalin gigi hadapan setelah berumur 6 bulan. Itu adalah dari segi umur binatang. Dan syarat yang keempat iaitu binatang mestilah sihat dan juga tidak cacat.
Ustaz paparkan di sini bijak akronim. Okey, hurufnya ialah NBCS. NBCS. Nak beli coklat sedap. Nak beli coklat sedap. Okey, N merujuk kepada niat. Okey, niat akikah. B merujuk kepada bayi. Okey, bayi lahir. C merujuk kepada cukup umur. Okey, cukup umur binatang ternakan untuk disembelih. S merujuk kepada sihat. Okay. Binatang tersebut mestilah sihat dan juga tidak cacat. Jadi Ustaz harap kamu hafal syarat-syarat akikah ini dengan menghafal 4 perkataan akronim ini, iaitu nak beli coklat sedap, untuk memudahkan kamu mengingat syarat-syarat sah akikah. Terusnya kita masuk kepada spektrum ilmu. Penyembelihan binatang akikah memadai dengan seekor kambing. Okay, memadai dengan seekor kambing. Sebaik-baiknya, sebaik-baiknya ialah 2 ekor kambing bagi anak lelaki. Okay, 2 ekor kambing bagi anak lelaki dan 1 ekor bagi anak perempuan. Okay. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma bikabsyaini kabsyain. Riwayat An-Nasa'i. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan akikah untuk Hasan dan Husain dengan 2 ekor kibas. Jadi biri-biri tiap-tiap seorang. Okey, jadi hadis ini dapat dipahami bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuat akikah 2 ekor kambing bagi lelaki, dan bagi perempuan adalah 1 ekor kambing. Okay, Ustaz paparkan gambar dekat sini. Gambar dekat sini menunjukkan di Malaysia ini banyak syarikat-syarikat yang menawarkan khidmat akikah. Contohnya yang ni RM550 untuk seekor kambing. Jadi disebut kat sini ialah dia akan menguruskan akikah dan juga sijil juga disediakan. Yang ni iklan akikah korban di tanah suci. Itu adalah salah satu contoh ibadah akikah. Terusnya perkara-perkara sunat akikah. Termasuk kepada perkara-perkara sunat akikah. Yang pertama, berdoa semasa hendak menyembelih. Berdoa semasa hendak menyembelih. Doanya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadha minka wa ilaika afiqah. Dan disebutkan nama bayi tersebut. Maksudnya, dengan nama Allah, Allah yang Maha Besar, Ya Allah, binatang ini daripadamu dan kembali kepadamu. Ini akikah, sebutlah nama bayi. Okay, yang pertama berdoa. Yang kedua, menyembelih ketika matahari sedang naik. Bermaksud kita hendaklah melaksanakan akikah itu pada waktu siang. Yang ketiga, dilakukan pada hari ke-7 selepas kelahiran. Maksudnya kita hendaklah melakukan akikah itu pada hari ke-7 kelahiran bayi. Perkara sunat yang keempat, iaitu tidak dipatah-patahkan tulang binatang semasa memotong daging, kecuali mengikut sendi-sendinya. Tidak dipatah-patahkan tulang, maksudnya kita hendaklah berhati-hati semasa memotong ataupun menyembelih daging akikah. Yang kelima, mencukur rambut bayi selepas penyembelihan, memberikan nama yang baik kepada bayi. Okay, kita buat cukur rambut bayi dan juga kita bagi nama pada hari tersebut, pada hari ke-7 kelahiran bayi. Perkara yang keenam, iaitu bersedekah dengan emas atau perak seberat rambut bayi yang telah dicukur. Jadi kita disunatkan untuk sedekah emas dan juga perak, ataupun harga dalam bentuk ringgit pun boleh. Okey, seterusnya, tempoh pelaksanaan. Tempoh pelaksanaan akikah sunat. Okey, bilakah tempoh pelaksanaan sunat? Setelah sempurna kelahiran sehingga bayi itu balik. Okey, daripada kelahiran tu sampailah balik tu, itu adalah sunat kita melakukan akikah. Yang kedua, sunat muakkad. Okay, sunat yang paling dituntut.
pada hari ke-7 kelahiran bayi. Ini kalau kita nak dapat pahala sunat muakkad, kita hendaklah buat pada hari ke-7 kelahiran bayi. Ini objektif yang ketiga, pembahagian daging akikah. Yang pertama, sunat dimasak dengan masakan yang manis, dan disedekahkan sesudah dimasak. Kita hendaklah daging akikah tu kita hendaklah masak manis dan kemudian kita sedekahkan kepada orang ramai. Yang kedua, masakan itu afdal disedekahkan kepada orang-orang miskin. Kita afdal disedekahkan kepada orang-orang miskin. Lebih baik kita sedekahkan kepada orang-orang miskin daging tersebut. Yang ketiga, masakan itu juga sunat dimakan oleh orang yang berakikah. Orang yang berakikah pun disunatkan untuk makan daging tersebut. Okay. Objektif yang keempat, kita akan tengok hikmah akikah ataupun kebaikan kita melaksanakan ibadah akikah. Yang pertama, menzahirkan kesyukuran kepada Allah atas kurniaan cahaya mata. Maksud kita menzahirkan kesyukuran kepada Allah. Yang kedua, menghebahkan berita kelahiran supaya tidak timbul prasangka. Kita menghebahkan berita kelahiran kepada orang ramai tentang kelahiran bayi kita, supaya mereka tidak timbul prasangka yang buruk. Yang ketiga, menyuburkan sifat pemurah dan menjauhi sifat bakhil. Menyuburkan sifat pemurah. Apabila kita buat akikah tu, secara tidak langsung dalam diri kita tu ada sifat pemurah. Okey, akhir sekali kita masuk kepada penilaian. Ustaz paparkan 2 soalan sahaja. Okey, soalan pertama, nyatakan dalil nakli tuntutan akikah. Nyatakan dalil nakli tuntutan akikah. Ingat lagi tak hadis yang Ustaz baca tadi? Okey, alhamdulillah. Okey, hadis tersebut ialah daripada Samurah bin Jundub. Meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, al-ghulamu murtahanun bi aqiqati yudbahu anhu yawmas sabi' wa yusamma wa yuhlaku ra'su. Maksudnya, setiap anak tergadai dengan akikahnya, maka pada hari ke-7 disembelih haiwan, diberi nama dan dicukur rambutnya. Itu adalah dalil nakli. Soalan yang kedua, terangkan cara pembahagian daging akikah. Okey, pembahagian daging akikah. Cuba fikir dalam masa 2 saat. Okey. Yang pertama, dimasak manis dan disedekahkan. Okey. Cara yang kedua iaitu afdal disedekahkan kepada orang miskin. Okey. Yang ketiga, dimakan diri sendiri. Itu adalah cara kita pembahagian daging akikah. Ya, alhamdulillah kita telah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita harap kamu faham tajuk akikah, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.